Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi, selamat sejahtera. Apa khabar tuan-puan saudara-saudari, para penonton, para pendengar yang saya muliakan. Mudah-mudahan pagi ini menjanjikan sesuatu yang lebih positif, lebih hebat, lebih cemerlang berbanding yang semalam. Dan pagi ini insyaAllah, dalam masa yang ada ini kita nak bincang bagaimana menangani masalah anak-anak ataupun siapa-siapalah yang kurang berdisiplin. Ada masalah disiplin ini, tak dapat mendisiplinkan dirinya. Ya? Dan maksud tidak berdisiplin ini macam-macam lah. Anak yang tak pandai mengurus diri, ya, tak tahu mengikut jadual, tak boleh buat kerja sendiri tanpa perhatian atau pemantauan orang tua. Justru dia tak tahu menjaga masa, mengawal masa. Ini tak pandai, tak disiplin. Ya. Penampilannya kurang kemas, comot, memang comot, kotor, tak bersih. Ini tak disiplin. Lagi, pada persekitaran dia pun, bilik dia bersepah, ya, tak teratur, tak disiplin. Lagi, suka gaduh dengan orang, ya, cari salah orang, ya, ini pun tak disiplin. Ya. Tak bawa buku sekolah kalau budak sekolah, tak bawa buku sekolah, kadang tak pakai lencana, ya, macam-macam lah, ya, tidak sistematik, ya, melambat-lambatkan orang lain. Kalau nak pergi mana, nak berjalan ke, dia lah yang paling lambat, kurang disiplin. Lagi, suka ganggu orang, ya, suka bertengkar, bermasalah dengan kawan-kawan, bermasalah dengan adik-beradik, ya, bermasalah dengan semua orang lah, semua benda. Ini dia contoh-contoh anak-anak yang kurang disiplin. Dan of course lah anak ini akan membawa masalah di sekolah pun, masalah disiplin. Ya, dia yang ponteng kelas, mungkin ditangkap isap okok dan sebagainya. Ini masalah-masalah sampingan. Ekorannya ialah sebenarnya tidak berdisiplin sejak awal mula. Now, itu dia punya simptom-simptom penyakit. Puncanya apa? Punca yang anak tu tak disiplin, punca orang dewasa tak disiplin ialah apa dia? Satu, kadang-kadang ibu bapa mendidik cara yang tidak disiplin. Mak bapak sendiri yang tidak disiplin. Mak bapak tak ada disiplin, kata orang kat kampung, ya, kat kampung saya lah, ya. Bapaknya tak disiplin, maknya tak disiplin, ya. Maknya pagi petang siang malam berkemban aja, tak ada disiplin langsung. Contohlah contoh, bapaknya bersama juga kain londi je. Ya, kalau kat rumah londi, ketayak pun dengan lalat banyak begak kat ketayak itu, banyak tak lalat. Contohnya tak disiplin, ya. Penampilannya, rambutnya misai, minta maaf, ya, bulu hidung keluar sampai ke mulut. Bulu hidung keluar sampai ke mulut. Tak disiplin penampilan tu. Ini contohnya. Bila mak bapak tak disiplin, maka terperanjatkah kita kalau anak-anaknya tak disiplin? Kalau bos, ketua, penghulu, minta maaf, ya, penghulu, ya, managing director, ya, MD tak disiplin, terperanjat ke kalau anak-anak buahnya tak disiplin? Terperanjat ke? Tak terperanjat kan? Okey, contoh orang tua. Satu. Yang kedua ialah cara mendidik yang tak betul. Cara mendidik yang terlampau longgar, cara mendidik terlampau keras. Keras sangat, dia melawan. Akhirnya tak disiplin. Longgar sangat, dia malah longgar sangat, lu saja. Ya, buat silap tak dihukum, buat baik tak dipuji dan sebagainya. Jadi ini pun menyebabkan anak-anak tak disiplin. Lagi, dalam rumah tangga tak ada undang-undang yang jelas. Dalam kilang tak ada undang-undang yang jelas. Di sekolah tak ada undang-undang yang jelas diperjelaskan. Undang-undang ada kat atas wall, atas dinding ada, ya. Tertulis dalam kelas ada. Tidak diperjelaskan kepada orang yang signifikan, orang yang penting, yakni pelajar-pelajar, anak-anak, pekerja-pekerja. Jadi undang-undang yang tak jelas, maka akhirnya orang jadi tak disiplin. Lagi, arahan yang kabur. Jadi kalau arahan kabur, yang dengan dapat arahan ni pun kadang, aku nak buat macam mana tak jelas. Akhirnya dia pun tak berdisiplin sebab arahan yang tak jelas. Ya, kadang-kadang kalau mak bapak didik anak cara lama, anak-anak jadi tak disiplin. Ya, terlampau keras, terlampau lembut. Cara lama lah dididik cara lama. Jadi akhirnya anak-anak kurang disiplin lah sebab tak sesuai. Kan Nabi dah kata, didik anak-anakmu mengikut zamannya, yang sama sekali tak sama dengan zamanmu ini. Ya, ya. So kita nak didik anak tu ikut zaman dia. Kalau mak nak faham untuk disiplinkan anak, mak kena faham. Anak-anakku ni kalau main komputer, dia tengok main pakai apa ni, melayari internet, dia tengok benda apa. You faham, you tengok, tahu. Jadi bila kita faham perkembangan anak,
perkembangan teknologi, perkembangan semasa, perkembangan persekitaran, kita dapat mendidik anak kita dengan cara yang lebih baik dan mudah membentuk disiplin dalam diri anak kita. Lagi, ya, kadang-kadang mak bapak sendiri tak memahami perkembangan diri anak. Ataupun bos tak faham perkembangan diri pekerjanya. Contoh, kalau anak tu sudah juana, umur 10, 11, 12, dilayan macam budak kecil, tak tension ke budak tu. Lama-lama dia memberontak melawan, maka rosaklah disiplinnya. Ya, budak tu dah masuk remaja, umur 13, 14, 15. Ya, jerawat dah keluar. You layan dia macam budak-budak. Ya, jadi dia akan akhirnya melawan, menentang, berontak, masalah disiplin timbul. Ya, so itu sebabnya kita kena tahu. Kadang-kadang masalah disiplin timbul sebab mak bapak tak konsisten. Hari ni balik lewat, kena hukum. Besok balik lewat, tak ada apa-apa. Akhirnya anak pun tak ada disiplin. Sebab hukuman mak bapak tidak konsisten. Ya, okey. Kadang-kadang mak bapak sabotage each other. Ya, mak marah, bapak sokong. Bapak marah, mak sokong. Yang akhirnya anak confused, rosak, tak disiplin. Ya. Jadi macam-macam lah. Macam-macam punca-punca tak disiplin ni, ya. Dan kadang tuan-tuan puan-puan yang yang saya muliakan, ya. Kita ni kadang-kadang, ya, kena menseimbangi, ya, menseimbangi keadaan supaya kita dapat menangani masalah anak-anak yang kurang disiplin ni. Tapi walau bagaimanapun, ya, saya akan terangkan nanti dengan lebih terperinci apakah kaedah-kaedahnya untuk menangani masalah-masalah anak-anak atau siapalah yang tidak disiplin mengikut senario dan situasinya sendiri. Ya, walaupun bagaimanapun, saya akan cuba menerangkan nanti cara-cara menangani masalah anak ataupun orang yang tidak bersini berpusat kepada kanak-kanak, berpusat kepada anak-anak ataupun murid-murid sekolah. Ya, jadi kita akan jumpa lagi selepas ni dan jangan pergi ke mana-mana. Kita akan bincangkan kaedah menangani anak yang kurang berdisiplin. Jumpa lagi sebentar lagi. Bersemi kelopak kasih sayang di persada cinta yang sejati, titisan susu ibunda menyegarkan, menghapuskan dahaga, rengisan keringat dari ayahnya menyubur pohon kehidupan, tua yang sedih dan tabah, buatmu doa dan harapan. Alhamdulillah, terima kasih kerana kita masih bersama. Kita masih membincangkan sekarang bagaimana nak menangani masalah anak-anak yang kurang disiplin atau tidak berdisiplin. Baik, sekarang kita pergi kepada terapinya, kaedah nak mengatasinya, nak menanganinya. Pertama, mak bapak yang saya muliakan, para penonton yang saya kasih. Yang pertama, step yang paling penting untuk membentuk disiplin dalam diri anak-anak kita, anak murid kita, ya, kita kena masukkan unsur-unsur ketakwaan. Orang yang ingkar perintah Tuhan mudah jadi orang yang tidak berdisiplin. Ini dalam konteks orang yang beragama, ya. Just imagine kalau kita, ya, tidak akur, ya, masih ingkar perintah Tuhan, ya, adakah munasabah kita mesti akur dan taat dengan perintah mak bapak, perintah guru-guru? No. Perintah Tuhan pun kita lawan, jadi tak heran kalau kita langgar perintah mak bapak, perintah guru-guru atau perintah bos. So, step number 1, untuk membentuk disiplin, untuk mengatasi masalah kurang disiplin, bentuk ketakwaan. Patuh tentang ibadah. Di rumah, di sekolah, di kilang, di pejabat. Please, step number 1. Very, very important. Kau cakap putih sikit. Yang kedua, tukar paradigma orang yang nak membantu ni. Mak bapak kena tukar paradigma, ya. Sebab apa yang kita fikir adalah doa. Kalau mak bapak fikir, anak aku ni memang kurang ajar lah, anak aku ni memang jahat, anak aku yang nombor 3 ni memang tidak berdisiplin. Kalau itu dalam kepala mak bapak sepanjang masa, itulah yang akan berlaku. Kan saya pernah sebut dalam program-program yang lepas, ya, kalau kita, ya, melayan seseorang seperti adanya, dia akan begitu selamanya. Tetapi kalau kita melayan seseorang dengan positif, dengan cemerlang, insya-Allah dia akan berubah jadi cemerlang. Apa yang mak bapak fikir atau anggap atau tanggap, bertindak macam doa yang sangat makbul. Ya, tukar paradigma, tukar cara berfikir. 2. Yang ketiga, mak bapak kena bentuk disiplin diri.
Minta maaf lah. Saya ujung-ujung ni makin tua ni saya akan cuba disiplinkan diri saya. Ya, sekian-sekian waktu makan. Makan pukul 6, 6.30. Makan. Makan malam sebelum maghrib. Disiplin. Anak-anak tengok. Mak bapak sebagai model. Mak bapak sebagai contoh. Mak bapak disiplin. Dengar azan. Okey. Tutup TV. Tutup TV. Ya. Kalau azan tu biasanya dekat-dekat dengan roda impian. TV3 roda impian lah. Jadi kadang tengok muka si Halim, tengok muka si Eja. Ya, dia lupa maghrib. Tak disiplin. Siapa? Maknya, bapaknya, atuknya. Jadi anak cucu tengok. Mak aku pun seronok tengok si Halim. Bapak aku tengok si Eja. Contoh. Nampak tu? Ya, bukan nak marah TV3. Cuma disiplinkanlah diri. So, mak bapak disiplinkan diri. Ya, very important. Jadi contoh. Lagi? Yang keempat, masukkan masalah disiplin ini dalam doa. Maksudnya begini. Katalah anak saya ni malas nak buat kerja rumah, kurang disiplin, ataupun lambat sembahyang, masalah ya, saya pun masukkan dalam doa saya, ya Allah, kau tolonglah anak-anak aku ni semua supaya lebih disiplin tentang solat, ya Allah, tolong ya aku, ya Allah. Masukkan masalah kita dalam doa kita. Ikut kajian yang saya buat, ya. Banyak orang tak masukkan doa dalam masalah-masalah, silap, tak masukkan masalah dalam doanya. Terbalik pula cakap pakai begini. Ya? Masukkan masalah itu dalam doa kita supaya Allah selesaikan. Kita usaha, Tuhan yang akan bantu kita, insya-Allah. Ya? Itu kaedah nombor 4. Yang kelima ialah, ya, tak nampak pula catatan saya ni, ya. Yang kelimanya ialah kita kena doakan anak kita, ya. Dan kita masukkan doa dalam itu, kita doakan anak kita secara langsung. Doakan kat kepalanya, doakan kat makanannya, doakan. Ya. Doa baca Fatihah, baca ayat kursi, Al-Insyirah, ya. Baca surah Toha ayat 1 hingga 5. Ini contoh-contohnya. Bacalah doa-doa lain, ya, yang dapat melembutkan hati anak-anak, yang dapat membentuk disiplin dengan anak-anak, ya. Kita hembuskan kat makanan anak-anak, ya, dengan niat, ya Allah, kau jadikan anak-anakku anak-anak yang disiplin, yang patuh arahan mak bapak, patuh perintah Allah, ikut perintahmu, ya Allah. Kalau inilah yang mak bapak buat, doakan secara langsung. Ada orang nak bentuk disiplin anak, apa dia buat? Masa mak bapak ambil air sembahyang kan, dikutipnya, disimpannya air bekas wuduk tu, ya, dimandikan pada anak. Satu kaedah untuk membentuk disiplin dalam diri anak-anaknya supaya patuh perintah mak bapak, patuh perintah Allah. Lagi, ada orang ambil air sembahyang yang bersih lah, ya, air bersih, disimpan, disuruh anak minum. Pun ada juga. Ini pesan-pesan orang tua-tua, ulama-ulama lama yang saya lihat, ya, ada benda yang tidak bersalahan, yang elok juga kita patut ikut, ya, sebagai alternatif untuk membentuk disiplin dalam diri anak-anak, ya. Yang seterusnya, yang keenam. Ini saya belajar daripada pakar-pakar psikologi Islam. Yang pertama, bahawa kita kena beri nasihat kepada anak kita secara berjadual. Untuk membentuk disiplin dari anak-anak, jangan bagi nasihat tiap hari, nasihat. Akhirnya anak fed up, akhirnya dia tutup telinganya, dia buat tak kisah, dia berontak. Kita nak bagi nasihat, kena koho-koho, step by step. Man-man, kata orang Cina, ya. So, kena ada langkah-langkah lah. Hari ni nasihat, besok lusa tak payah. Lusa tulat nasihat. Tetapi kita pesan tiap hari. Nasihat ni panjang lebar. Pesan ni sekejap je. Sidai, tolong sidai towel. Itu nasihat, itu pesan. Dah sembahyang nak, belum pergi sembahyang nak, itu pesan, bukan nasihat. Nasihat ni, mari sini. Duduk sini. Abang nak nasihat kamu kejap. Itu nasihat. Jangan nasihat tiap hari. Nasihat tiap hari orang fed up, orang akan melawan, akan boring. Itu. Jadi nasihat secara berjadual, ya, sistematik. Seminggu 3 kali nasihat, seminggu 2 kali nasihat, ya. Waktu nasihat ialah waktu lepas makan, waktu lepas main isyak, waktu lepas main maghrib. Contohnya, ya, okey. Dan dalam konteks yang sama, bentuk hikmah dalam nasihat tu. Ya, dalam hikmah tu nasihat. Sebut nama Allah, sebut Rasul. Sebenarnya, abang nasihat kamu ni sebab ini yang Allah suka. Ini yang Rasul ajar kita. Bukan abah punya idea nak. Ini Nabi Muhammad suka nak. Ini Allah suruh nak. Masukkan nama Allah, masukkan Rasul sebagai penggerak untuk anak bertindak. Itu hikmah dalam nasihat supaya anak berdisiplin. Ini banyak orang buat ni.
Lagi, kita memberikan nasihat dengan penuh kasih sayang. Ya. Kita tolak ansu. Jangan bertengkar bila kita nasihatkan anak. Jangan membodoh-bodohkan anak. Ya. Maafkan anak. Dan sebagainya. So, ini dia antara hikmah-hikmah untuk memberi teguran agar anak mudah berdisiplin. Jumpa lagi selepas ni, insya-Allah. Bersemi kelopak kasih sayang di persada cinta yang sejati, titisan susu ibunda. Terima kasih kerana masih sudi bersama kami. Ya. Kita masih berbincang bagaimana nak menangani ataupun kaedah menangani masalah anak-anak yang kurang disiplin. Ya. Petua yang ketujuh, kata silap saya, yang ketujuh ialah bila kita nak memberikan anak kita sesuatu pendidikan, pengajaran supaya disiplin, kita kena tunjukkan alternatif ataupun langkah yang selain daripada tindakan yang tak betul tu. Anak kita buat silap, jangan marah aja, bagikan alternatif. Bagikan pilihan lain kepada tindak tanduk yang lebih baik. Jadi anak nampak, oh yang ini tak betul, yang ini yang betul, yang ini betul, yang ini betul. Berikan alternatif lain. Jadi anak mudah dapat melihat bahawa dia silap, tapi mudah untuk membetulkan kesilapannya. Tapi ada mak bapa, ada bos, ada guru-guru menyalahkan, marah dengan tak bagi alternatif. Kenapa ni? Asyik lambat aja datang. Ya? Jangan lagi lambat. Cuba cari puncanya kenapa dia lambat. And then bagi alternatif, bagi pilihan, bagi kaedah untuk menyelesaikan masalah tu. Ya? Jadi mudah dia nak untuk disiplin. Lagi? Yang ke-8, kena konsisten. Konsisten dari segi pengharapan, konsisten dari segi memberi hukuman, ganjaran dan sebagainya. Kena konsisten. Artinya kita kena istiqamah dalam apa yang kita buat. Kadang-kadang mak bapak sibuk. Azan terus tutup TV. Azan tutup TV, tutup tingkap. Azan tutup TV, tutup tingkap. Azan aja waktu maghrib, tutup TV, tutup tingkap. Ada kalanya tengah syok tengok azan, buat tak tahu je. Anak pun berkata, semalam sibuk tutup TV, tutup tingkap. Hari ni okey. Ya, lama-kelamaan anak pun tengok, bapa aku ni tak konsisten. Bapa aku sendiri pun tak disiplin. Ini, kita kena konsisten dari segi pengharapan, tindak tanduk, amalan. Ya, ini sangat penting. Kalau tidak, kita sendiri tidak disiplin, anak-anak of course tidak disiplin. Ya, okey. Satu lagi cara, adik-adik, anak-anak, tuan-puan yang saya muliakan. Bila kita nak mengawal ataupun nak mengatasi masalah anak yang kurang disiplin, kawal emosi. Kalau kita sentiasa tak dapat kawal emosi, marah, mak kena menangis-nangis, bapak marah-marah, anak mudah tidak disiplin. Sebab mak bapak pun tak dapat kawal emosinya. Bila mak menangis-nangis, anak perempuan sedih. Dia pun simpati. Anak laki-laki tak kisah. Alah, mak aku ni kemimik sikit, menangis sikit, menyampah. Mana saya tahu? Saya dah kaji ribuan anak-anak laki-laki. Tanya mereka, apakah persepsi ataupun perasaan kamu apabila melihat mak kamu menangis? Apabila melihat guru perempuan kamu menangis? Anak laki-laki kata, kadang kita sedih juga lah, tapi biasanya kita fed up lah. Sikit-sikit menangis, kemimik lah. Ya, ini deh. Ya, jadi artinya, ada kalanya, bila mak bapak tak dapat kawal emosi, masalah disiplin anak-anak tidak selesai. Please ya, kawal emosi. Ya, jangan bertengkar. Jangan bertengkar. Dan mak bapak kena faham cara anak-anak kita kawal kita. Anak kecil kawal mak bapak caranya apa? Menangis, hentak kaki, kencing. Dia nak apa pun menangis, hentak kaki, kencing. Kalau depan hal ramai, mesti dapat apa dia nak. Sebab maklum dah kencing-kencing depan kedai permainan. Ya? Kan susah tu, akhirnya, ya okay, kasihlah. Buat malu je. Nampak? Itu cara anak mengawal kita. Anak Juana, umur 10-11 tahun, dia merajuk, dia muruk lapar. Tak nak cakap. Akhirnya mak bapak pun give up. Bagilah apa dia nak. Sampai muruk lapar budak ni. Nampak? Itu cara anak-anak mengawal mak bapak. Jadi kalau mak bapak tak tahu cara anak mengawal kita tu, kontrol kita, jahanam. Maka akan rosak, masalah disiplin ni akan hancur. Ya, remaja, merajuk, lagi dari rumah, mogok dan sebagainya. Ini pun kaedah mereka mengawal mak bapak. So kena faham dan kita kena, gunakan hikmah kita untuk mementras masalah ini. Lagi? Jangan beri ganjaran kepada perbuatan yang tak betul. Dia baru pukul adik. Abang pukul adik tadi. Pukul tak kira kacau adik. Mak marah-marah, bapak balik. Tukar komputer baru Bapak pula baru naik pangkat, dapat bonus sebagainya. Okey. Abang berikan. Memberi ganjaran pada sesuatu perbuatan yang nakal, ini akan menyebabkan anak-anak kurang disiplin, tak disiplin. Jangan beri ganjaran kepada perbuatan yang tidak baik.
You don't give ganjaran kepada orang yang tak deserve, yang tak layak. Lagi, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, ya, kita kena nyatakan apa yang kita mahu. Jangan nyatakan apa yang kita tidak mahu. Ini untuk didik anak supaya disiplin. Jangan kata, abah tak mahu kau kacau-kacau adik. Abah tak nak kau balik-balik lewat. Abah tak nak kamu nakal-nakal. Itu silap, salah. Yang betul lah, abah kalau boleh nak tengok kamu sayang adik kamu. Peluk adik, main dengan adik dengan baik-baik. Apa adik minta kasih, ya. Tolong adik, didik adik, ajar adik. Berbandingan, abah tak mahu kau gaduh dengan adik. Abah tak mahu. Jangan sebut apa yang kita tak mahu. Sebut apa yang kita mahu. Itu jadi anak akan mudah disiplin. Ya. Abah nak kamu balik, tetap petang kalau main, sebelum pukul 7 ya nak, sebab kita nak makan malam sebelum maghrib. Jangan kata, abah tak nak kamu balik lewat. Abah tak nak kamu balik. Abah nak kamu balik sebelum pukul 7. Kita sebut apa yang kita mahu. Jangan sebut apa yang kita tak mahu. Abah tak nak kamu balik selepas pukul 7. Salah. Abah nak kamu balik sebelum pukul 7. Sebut apa yang kita mahu. Jangan apa yang kita tak mahu. Nampak? Beza tu. Lagi? Tunjukkan contoh-contoh yang positif. Tunjukkan contoh. Itu tengok, itu bagus. Ini baik. Orang tu baik. Jadi anak-anak dapat menilai sendiri. Oh, ini dia contoh-contoh baik yang bapa aku suka. Ya. Dan of course, yang penting sekali, dua petua yang terakhir lah. Untuk disiplin, hidupkan sunnah-sunnah dalam rumah tangga. Sunnah-sunnah itu hidupkan. Sunnah makan. Ini makan caranya nak. Duduk, jangan berdiri. Ambil lauk yang paling dekat. Jangan gelojoh capai yang jauh-jauh. Kunyah elok-elok, baru telan. Minum air pakai tangan kanan. Ya, kalau minum air, ambil baca doa bismillahirrahmanirrahim, teguk, simpan air dalam mulut 7 saat, 10 saat, telan. Minum lagi seteguk, simpan air dalam mulut 7 saat, telan. Itu sunnahnya. Ada dia punya rahsia-rahsianya yang tak dapat kita bincangkan sekarang. Jadi kita ajar, itu kan sunnah. Cara berpakaian begini nak. Ya, cara mandi begini nak. Cara cakap dengan orang tua begini nak. Cara lalu depan orang tua begini, ikut sunnahnya. Cara masuk rumah begini. Cara keluar rumah begini. Kalau sunnah-sunnah kita hidupkan, agak-agak macam mana keadaan anak kita? InsyaAllah berdisiplin. Dengan syarat, mak bapak tahu apa sunnah-sunnah yang perlu dihidupkan. Last point, mak bapak doalah. Suruh anak-anak doa, mak bapak doakan. Bentuk doa yang simple-simple ya. Bagi mereka contoh doa. Ya Allah, jadikan aku orang yang berdisiplin, orang yang mudah sembahyang, orang yang rajin belajar, orang yang kemas. Itu masukkan doa itu dalam diri anak-anak supaya mereka doa begitu. Ya, saya pun tengok anak-anak saya doa begitu ya. Dan mak bapak doakanlah anak-anak supaya mereka sentiasa di bawah perlindungan dan hidayat Allah. Mudah-mudahan mereka akan sentiasa disiplin. Selamat maju jaya, selamat mencuba. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mewangi kuntuman bahagia di halaman ayat serta bunda, menatang senau